Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Hari ini sebentar tadi di dalam Dewan Rakyat sesi soal jawab bersama dengan Menteri YB Rafizi Ramli menjawab dengan baik sahabat-sahabat semua. Namun rakyat di luar sana ya seringkali mengatakan bahwa YB Rafizi Ramli adalah YB ataupun MP yang paling dibenci oleh ahli parlimen, pemimpin-pemimpin daripada PAS, Bersatu Perikatan Nasional. Benarkah itu semua sahabat semua? Ya, bagi saya, kalau benarlah mereka membenci kepada YB Rafizi Ramli, ada satu saja persoalannya, yaitu mereka mencemburui kehebatan YB Rafizi Ramli ini, sahabat-sahabat semua. Kerana itu mereka cuba mewujudkan persepsi untuk menjatuhkan reputasi YB Rafizi Ramli. Apa pandangan anda? Jadi sahabat semua, mari kita tonton video ini bersama-sama ya apa yang berlaku sebentar tadi di dalam Dewan Rakyat. Maju. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Wan Semaju minta Menteri Ekonomi menyatakan hala tuju dan pendekatan baru yang sedang dirangka oleh kerajaan hasil daripada Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang telah diadakan pada 29 Februari hingga 2 Mac 2024 bagi melonjakkan lagi tahap sosioekonomi Bumiputera menerusi pelbagai bidang dan sektor agar terus berdaya saing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang di-Pertua, Ahli Dewan yang mulia. Sejak dasar ekonomi baru DEB pada tahun 1971, kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar, strategi dan inisiatif jangka masa pendek, sederhana dan panjang dalam memperkasakan agenda Bumiputera. Namun, masih wujud jurang sosioekonomi antara etnik di Malaysia. Contohnya seperti berikut. Perasusan insiden kemiskinan mutlak Bumiputera adalah yang tertinggi di Malaysia, iaitu 7.9% berbanding China 1.9% dan India 5.4% pada tahun 2022. Kemudian dari segi kadar peratusan pengangguran, Bumiputera juga adalah sebanyak 4% berbanding China 3.1% dan India yang paling tinggi 4.8% bagi tahun 2022. Jumlah penganggur Bumiputera adalah yang paling tinggi, iaitu seramai 387,800 orang ataupun 61.5% daripada 630,400 orang penganggur berdasarkan laporan survey tenaga buruh 2022 dan yang selalu ditanya dan disebut, pemilikan equity korporat Bumiputera mencatatkan pencapaian 18.4% pada tahun 2020 berbanding bukan Bumiputera sebanyak 29.5%. Sasaran sekurang-kurangnya 30% equity korporat Bumiputera masih belum dicapai. Berdasarkan kedudukan semasa sosioekonomi Bumiputera, kerajaan Madani bertekad untuk menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia dan memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu selaras dengan kerangka ekonomi Madani. Dalam hal ini sebenarnya kerajaan telah pun memasukkan dasar-dasar pengupayaan Bumiputera di dalam kajian separuh penggal contohnya sebanyak 5 strategi, 12 inisiatif dan 35 tindakan yang berkaitan agenda Bumiputera telah pun digariskan ke arah mencapai pencapaian yang saksama untuk Bumiputera. Susulan itu juga kerajaan telah menganjurkan Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 pada 29 Februari hingga 2 Mac 2024 dalam menetapkan hala tuju dan pendekatan agenda pemerkasaan Bumiputera yang lebih menyeluruh. Kesemua intipati hasil daripada KEB 2024, input daripada sesi libat urus dan pandangan daripada rakyat biasa yang disampaikan melalui microsite akan dicerakin untuk diterjemahkan ke dalam hala tuju agenda baru pemerkasaan Bumiputera. Pelan jangka panjang agenda baru pemerkasaan Bumiputera yang lebih segar dan inklusif
tanpa meminggirkan peranan oleh semua etnik di Malaysia akan dirangka untuk tempoh 10 tahun yang akan datang dan dijangka diluncurkan pada Jun 2024, termasuk usaha bagi melonjakkan lagi tahap sosioekonomi Bumiputera menerusi pelbagai bidang dan sektor agar terus berdaya saing. Nak habis dah speaker. Last sekali ni. Kerajaan juga akan memberi fokus kepada usaha pemerkasaan dan pengupayaan golongan pertengahan Bumiputera yang dipanggil middle class ini, yang mampu mencipta nilai kepada ekonomi beralih daripada yang sekarang ini menambah nilai dengan makan gaji kepada mencipta nilai supaya lebih banyak penyertaan kelas menengah Bumiputera dengan membina perniagaan dan meningkatkan pendapatan berbanding seperti yang saya sebut sebelum ini, hanya menambah nilai ataupun bergantung harap kepada pekerjaan bergaji semata-mata. Dan usaha ini akan insya-Allah dapat mengukuhkan daya saing dalam pelbagai bidang dan sektor, dan tumpuan adalah juga kepada penskalaan pembangunan bakat, meningkatkan pendapatan dan menoktahkan kemiskinan tegar. Terima kasih. Wan Samaju. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah menjelaskan dengan baik, dengan jelas. Saya kira semua soalan telah jawab. Walaupun dalam apa-apa dasar, rumusan ataupun plan itu sendiri, cabaran yang menyusul adalah keberkesanan pelaksanaan. Soalan susulan saya, apakah mekanisme yang akan digunakan oleh kerajaan bagi memastikan penyaluran dana, contohnya peruntukan, itu sampai kepada mereka yang benar-benar layak dan berhak untuk menerimanya. Terima kasih. Terima kasih Wang Semaju. Fungsi dan mekanisme sesuatu program bantuan dan pengupayaan sosioekonomi itu sebenarnya bergantung kepada suasana dan penekanan dari semasa ke semasa. Contohnya, dalam tahun 60-an, 70-an, fokusnya ialah membasmi kemiskinan dan memastikan tidak ada fungsi ekonomi yang dikenal pasti mengikut kaum. Oleh sebab itu, kerajaan menubuhkan banyak agensi-agensi, termasuklah contohnya Felda dan yang lain-lain, untuk memastikan bahawa bantuan dan program ini sampai kepada kumpulan sasaran. Begitu jugalah evolusi dasar dan juga agensi-agensi dan bentuk program daripada satu zaman ke satu zaman. Tahun 80-an, 90-an contohnya, lebih kepada untuk membantu usahawan-usahawan kecil, maka kita ada banyak agensi-agensi yang ditubuhkan. Cabaran pemerkasaan ekonomi Bumiputera untuk zaman ini dan 20 tahun ke atas, seperti yang saya jelaskan tadi, ialah bagaimana kita boleh menukar kelas menengah Bumiputera yang sebenarnya bergaji tinggi, berpengalaman baik kerana mereka ini sebenarnya CEO, profesional yang berkelayakan, tetapi tidak setara dari segi mencipta nilai berbanding dengan golongan profesional bukan Bumiputera kerana mereka berada di dalam profession yang bergaji. Fokus ini bermakna untuk kita menggalakkan lebih ramai profesional dan kelas menengah Bumiputera mencipta nilai, maka kita juga perlu beralih dari segi mobilisasi kapital yang bergantung kepada agensi kerajaan semata-mata kepada mobilisasi kapital yang lebih banyak berkitar di kalangan golongan profesional, menengah dan golongan atasan Bumiputera. Sebab itu pandangan saya Wang Semaju bahawa tumpuan kita perlu juga beralih ke arah mewujudkan dasar, bukan semata-mata agensi ataupun pendanaan yang besar daripada kerajaan untuk memastikan seperti mana golongan bukan Bumiputera ataupun golongan kelas menengah di negara-negara lain akan terus membiayai penciptaan nilai melalui perusahaan-perusahaan baru sesama kelas menengah. Perkara ini dilakukan melalui fungsi swasta. Jadi sebab itu
tumpuan sepatutnya lebih kepada membina ekosistem dari segi undang-undang, dari segi insentif percukaian, dari segi pembinaan bakat pelaburan di kalangan kelas menengah profesional supaya dana yang ada ini dapat disalurkan sama ada dengan izin yang dipertua, sama ada melalui private equity ataupun venture firm. Dan yang inilah yang pada pandangan kami itu akan membolehkan penskalaan perniagaan Bumiputera yang digerakkan oleh kelas menengah ini akan meningkatkan lagi pemilikan equity, penyertaan dan penguasaan Bumiputera di dalam ekonomi. Terima kasih, Yang Dipertua. Kuala Terengganu. Ya. Terima kasih Yang Dipertua. Saya ucap tahniah tentang Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 ini yang berakhir 2 Mac. Pada 5 Mac Petronas mengaward pemasangan power system solar kepada syarikat yang daripada 300 stesen, tidak ada satu pun dapat kepada syarikat Bumiputera. Saya harap perkara ini selain daripada pendanaan termasuk juga ruang diberi untuk peluang. Saya ingin bertanya, berhubung dengan pengumuman 1 bilion dana bagi melahirkan generasi baharu usahawan Bumiputera dalam bidang pertumbuhan tinggi oleh GLIC, adakah peruntukan ini sebagai tambahan kepada pengumuman dalam belanjawan 2024 sebelum ini? Terima kasih. Pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu merujuk pada pengumuman baru dan dana ini akan digerakkan melalui GLC, GLIC dan juga mobilisasi kapital swasta yang lebih baik. Soalan Kuala Terengganu mengenai penyertaan, itulah yang sekarang ini sedang dirangka kerana negara melalui kerangka ekonomi madani mengenal pasti enjin-enjin pertumbuhan baru, termasuklah peralihan tenaga, termasuklah digital and tech, pertanian moden, advance E&E contohnya. Ini adalah sektor-sektor yang boleh melonjakkan penyertaan ekonomi usahawan negara ke dalam rantaian nilai antarabangsa. Dan ia mempunyai kandungan nilai yang tinggi dan juga kepakaran yang lebih tinggi berbanding dengan yang biasa. Sudah tentu apabila kerajaan menetapkan fungsi-fungsi ekonomi yang ini, kita akan bermula dengan jurang, terutamanya dari segi penyertaan usahawan dan profesional Bumiputera. Dan program-program yang khusus, terutamanya yang melibatkan penyertaan, membiasakan usahawan Bumiputera dengan potensi-potensi yang ada, dan untuk menggalakkan usahawan Bumiputera mengambil risiko menyertai sektor-sektor ekonomi yang begini, itu akan diperhalusi dan akan sudah tentu menjadi tumpuan seperti sebahagian daripada dapatan-dapatan yang telah dibincangkan di KEB 2024. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Pertanyaan bagi jawab lisan. Terbaik daripada jawapan tenang daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Inilah kualiti menteri yang seringkali dikatakan gagal oleh pihak pembangkang, tapi sebenarnya sahabat semua, itu hanyalah cubaan mereka untuk membina naratif jahat, propaganda persepsi buruk, untuk memburukkan reputasi YB Rafizi Ramli. Itu pandangan saya lah sebenarnya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.